Laporan sekitar Hari Raya Aidiladha dan penguatkuasaan PKPP di Sarawak antara laporan menarik yang akan dibawakan Fazril Hisham Effendi. Silakan. Terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam Aidiladha. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Hari ini hanya satu kes positif dilaporkan. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes merupakan warga negara asing. Berita seterusnya. Di Kuching pagi tadi, solat sunat Aidiladha dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bersama lebih 500 jemaah di Masjid Jamik Petrajaya. Diadakan dengan amalan norma baharu, hanya mereka yang berdaftar awal hadir membawa sejadah masing-masing dengan penjarakan fizikal 1 meter. Antara yang hadir ialah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Solat berjemaah dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Haji Mustafa Kamal Haji Ahmad Fauzi diikuti bacaan khutbah Aidiladha. Sarawak fokus terhadap inisiatif pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan isu politik yang melanda negara ketika ini. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kerajaan negeri tidak akan campur tangan dalam isu dan kemelut politik. Sebaliknya, hanya memberi tumpuan terhadap memajukan Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata beliau yakin ia tidak akan menjejaskan usaha gabungan Parti Sarawak dalam mentadbir negeri ini. Seperti yang selalu diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Patinggi Abang Johari, bahawa kita di Sarawak menempuhkan kepada pembangunan negeri. Jadi kita tidak mahu berbicarakan hal-hal politik ni setiap hari. Kadang-kadang boleh mengganggu gugat urusan kita untuk merancang serta membangunkan negeri kita. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pengagihan Daging Korban bersempena sambutan Hari Raya Korban Anjuran Majlis Islam Sarawak yang berlangsung di Dewan Hikmah Petrajaya Kuching. Pada majlis sederhana itu, setiap prosedur operasi standard dipatuhi dan agihan daging korban secara simbolik telah dilakukan sebelum agihan sebenar kepada 600 orang penerima terdiri daripada golongan asnaf sekitar Kuching, Samarahan, Lundu, Serian dan Simunjan. Masyarakat perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan jangan sesekali mendedahkan diri dengan risiko jangkitan COVID-19. Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak, Jumaat Ibrahim berkata, ekoran peningkatan kes di Bandaraya Kuching sejak minggu lepas, masyarakat perlu mengambil serius perkara itu. Katanya Sarawak sebelum ini pernah merekodkan penurunan kes yang mendadak sehingga mencecah sifar kes dan kejayaan ini hanya dapat dicapai jika masyarakat tidak mengabaikan SOP seperti penjarakan fizikal, mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi serta jujur semasa mengisytihar status kesihatan diri apabila perlu. Notol saya mohon, saya minta semua rakyat Sarawak khasnya tolonglah taatilah SOP MCO tu. Mungkin kita dapat mentaati SOP tu, banyak orang yang boleh diselamat kita walaupun cara sengaja. Beliau ditemui pemberita ketika menjalankan ibadah korban yang melibatkan persatuan tersebut di Kampung Gitak Kuching. Pada majlis itu, pihaknya mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan ahli persatuan memberikan kerjasama yang tinggi dengan tidak menghampiri kawasan penyembelihan. Sebanyak 11 ekor lembu ditumbangkan pada majlis berkenaan untuk diagihkan kepada fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Malaysia PDRM akan mengadakan sekatan jalan raya SJR di 2 lokasi bermula tengah malam ini sebagai langkah penguatkuasaan larangan pergerakan antara Zon 1 dan Zon 2 bagi memutuskan penularan COVID-19. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar menerusi kenyataan media mendedahkan sekatan akan diadakan di Simunjan dan Seri Aman sehingga 14 Ogos ini. Larangan pergerakan antara zon ini telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk menghadkan pergerakan orang ramai antara Zon 1 yang meliputi Kuching, Samarahan dan Serian yang juga dikategorikan sebagai daerah merah kuning dengan Zon 2 atau daerah-daerah hijau.
Orang ramai tidak dibenarkan bergerak merentasi zon berkenaan dan kebenaran hanya diberikan kepada yang menjalankan tugas rasmi, pekerja perkhidmatan penting, kematian ahli keluarga terdekat, ahli keluarga sakit tenat dan keperluan pemeriksaan kesihatan. Namun bagi kaki tangan kerajaan dan pekerja perkhidmatan penting, surat pengesahan majikan diperlukan untuk melakukan pergerakan antara zon. Manakala untuk pergerakan lain yang dibenarkan, pihak terlibat perlu mendapatkan surat kebenaran dari pihak polis. Penumpang penerbangan dari dan ke Kuching juga perlu memohon surat kebenaran polis sebelum menempah tiket penerbangan. Datuk Dev menegaskan pihak polis akan menguatkuasakan larangan pergerakan ini dengan ketat dan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan sebarang pergerakan antara zon. Lebih 600 isi rumah di kampung-kampung di Simunjan dan Lubuk Antu akan menikmati bekalan elektrik 24 jam dalam masa 2 tahun akan datang. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kampung-kampung di Simunjan dan Lubuk Antu merupakan antara kawasan yang dijadualkan dalam pelan projek skim bekalan elektrik luar bandar Last Miles. Jelas Datuk Seri Dr. Stephen, sesi dialog dengan pemegang taruh termasuk pejabat residen dan daerah selain komuniti setempat telah diadakan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Projek berkenaan di Simunjan dijangka memanfaatkan lebih 200 buah rumah selain sebuah dewan masyarakat dan dijadual siap pada tahun depan. Manakala di kawasan Engkari Lubuk Antu, sekitar 400 penduduk dari 18 buah kampung akan menikmati kemudahan asas tersebut dengan siapnya projek berkenaan pada tahun 2022. Menurut beliau, walaupun pelaksanaan projek berkenaan di Sarawak telah terhenti seketika akibat Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac lepas, namun kerajaan komited mencapai sasaran memastikan 97% kawasan luar bandar menikmati bekalan elektrik selain penyambungan menyeluruh menjelang 2025. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.